Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Izmir Faris dalam Assalamualaikum Subuh. Kita bersiaran pagi ini di studio penyiaran TV Al-Hijrah 3 Februari bersamaan 12 Rejab 1444 Hijrah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita pada pagi ini untuk sama-sama berada di depan kaca TV untuk sama-sama kita dapatkan manfaat ilmu pada pagi ini. Dan jangan seorang-seorang diri, tetapi panggil semua ahli keluarga kita untuk berada juga di hadapan kaca TV untuk dapatkan ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Sebab sesuai dengan matlamat kami untuk sama-sama bina syurga di rumah dan bina rumah di syurga agar kita dapat masuk ke dalam syurga sekeluarga insya-Allah. Dan matlamat kami juga sama adalah untuk satukan ummah dengan ilmu. Dan untuk anda yang sedang menonton, jangan lupa juga untuk sama-sama bersama dengan kami di live Facebook TV Al-Hijrah. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen di ruangan komen agar kita dapat manfaatkan masa dan juga peluang yang ada agar dapat sama-sama kita mengambil manfaat pada pagi ini insya-Allah. Dan topik kita pada pagi ini berkaitan dengan menjemput rezeki dengan infak, dan saya tidak berkeseorangan dalam studio pada pagi ini. Kita bawakan khas kepada anda ahli panel yang tidak asing lagi bersama dengan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Nazri Abbas, iaitu Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini perjalanan hari ini punya program macam mana Ustaz? Masya-Allah lancar. Subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan agar semua program ataupun rancangan Ustaz dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik Ustaz, untuk permulaan ni Ustaz, kita nak bercerita berkaitan dengan menjemput rezeki dengan infak ini. So bagaimana Ustaz boleh kongsikan dengan kami bahawa bulan ni adalah bulan Rejab. Bulan kita tahu bulan yang haram, dan kita pun nak masuk ke dalam bulan Syakban, ke bulan Ramadan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita bagaimana amalan infak ini boleh menjemput rezeki kita Ustaz. Silakan. Insya-Allah. Terima kasih kepada pengacara dan juga kepada semua hadirin yang hadirat yang bersama-sama dalam program kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat hidup dalam bulan Rejab ni. Amin. Satu bulan yang sebenarnya salah satu daripada 4 bulan yang mulia. Nah, mana bulan mulia ni dia bukan sebarang bulan, bukan kaleng-kaleng lah. Jadi Allah nak bagi kita hadiah ni, dia siapkan dulu pengetahuan untuk kita. Tapi kalau orang tak tahu pun sebenarnya dia akan melepaskan peluang tu begitu saja. Yeah. Jadi sebenarnya kalau bulan yang dikatakan bulan haram ni, bila kita buat kebaikan, dia punya hadiah ataupun anugerah daripada Allah tak sama macam bulan lain. Berganda-ganda dia tu luar biasa. Macam kita beli barang dekat mall bila ada dia punya sempena-sempena dia nak bagi diskaun kan. Sale lah lain. Tapi kali ini bila kita berada di bulan Rejab, maksudnya dia adalah merupakan satu bulan yang Allah letak terasing berbanding dengan bulan lain. Dia seakan-akan Allah bagi tahu pada kita adalah bulan di mana kita kena perkemaskan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu bulan Rejab ni kalau kita nak lancar hidup kita, bukan sekadar rezeki, tapi nak lancar hidup kita, kita kena banyak taubat. Bulan di mana kita banyak istighfar, kan? Maknanya di situ kita mengakui kelemahan kita sebagai seorang hamba, dan secara tak langsung bila kita mengaku hamba, hubungan dengan Tuhan dia jadi erat, jadi kuat. Jadi bila kita menyebut soal rezeki ini satu hal yang memang tak larilah daripada manusia. Manusia memang akan mencari rezeki, orang kata memburu rezeki. Tapi dalam topik kali ini kita nak cerita macam mana kita nak menjemput rezeki. Jadi kalau kita tengok di sini hadirin hadirat semua, sebenarnya perkataan menjemput rezeki ini sangat sesuai untuk kita gunakan kepada orang-orang yang beriman. Sebab kita seakan-akan macam inilah kita jemput orang datang. Kita tak payah susah, mungkin kita boleh jemput pakai WhatsApp. Kan kita pakai media masa kan kita pakai surat ke telefon kan. Tak payah kita pergi setiap rumah panggil-panggil kan. Kita ada kaedah macam ni kita nak menjemput supaya dia datang. Berbeza dengan kalau kita lihat realiti hidup hari ni, orang mencari rezeki. Bila mencari rezeki, kemungkinan yang biasa kita lakukan kebanyakannya terpelecok lah dengan
Kata lain, kadang-kadang terjadi bukan mencari, dia memburu rezeki. Dalam bahasa yang lebih tegas sikit, macam memburu dunia pula. So dah jadi macam kita ni hamba dunia lah. Jadi kita akan penat, kita akan stres, kita akan hilang masa dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Kita punya mutu hidup kita pun tak macam orang normal. Sebab kita punya minda kita, hati kita sibuk macam mana kita nak cari, kita nak sampai kita punya target, objektif untuk dapatkan yang dikatakan rezeki, yang hakikatnya kita sedang buru dunia. Jadi dalam konteks kita nak menjemput rezeki ni, kita kena faham betul-betul, kita kena ada ilmu, kita kena ada guru yang boleh membimbing kita. Macam mana kita nak jemput dia? Salah satu daripada caranya infak. Kan? Salah satu daripada caranya infak. Jadi infak bukan satu-satunya cara. Tapi dia salah satu cara. Jadi melalui infak ni sebenarnya kita tak akan miskin. Bahkan dia dikaitkan dengan keyakinan jiwa tauhid kita dengan Allah, sejauh mana kita yakin bahawa sebenarnya yang beri rezeki adalah Allah. Sumber rezeki itu daripada Allah, bukan daripada makhluk, bukan daripada usaha kita. So di sini sebenarnya sebagai orang beriman kita nak kena faham soal rezeki daripada Allah, soal berkat, kan, soal Allah akan memulangkan balik. Dalam surah Sabah Allah sebut, kan, siapa yang melaburkan harta dia di jalan Allah, Allah akan ganti, bahkan lebih baik. Allah sebaik-baik pengganti. Jadi kat sini dia berkait dengan soal keyakinan kita lah. Kalau kita kata macam nak jemput rezeki, kita boleh cerita, tapi boleh tak nak buat. Dan buat itu perlu kepada keyakinan. Tapi bila tak ada keyakinan, boleh tak buat? Yes, jawapannya kita kena buat juga. Kita kena paksa diri kita. Kita kena berlatih sebagai seorang beriman. Kita bermula daripada tahun baru ni, sebelum masuk Ramadan ni, kita nak test. Kita nak test mengikut sejarah-sejarah silam di kalangan para sahabat, salafus salih, macam mana mereka hidup sentiasa menjemput rezeki. Dengan solat, dengan amal-amal soleh, dengan infak, sedekah dan sebagainya. Dan ini satu benda yang bukan mitos. Ini satu benda real, memang boleh jadi. Tapi kalau tak buat, kita tak tahulah. Kita kena try dulu, kan. Man lam yaduk lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Ya, maknanya dalam keadaan kita kena cuba dulu, Ustaz. Baru keyakinan tu boleh datang. Baru keyakinan tu boleh datang. Kalau kita hanya dengar, sebab saya rasa mungkin kita dah banyak kali dengar berkaitan dengan infak ni boleh datangkan rezeki, infak ni tidak akan miskin. Tapi orang tak yakin, Ustaz. Sebenarnya keyakinan yang perlu kita dapat adalah kita kena buat dulu, baru kita boleh tahu hasil dia macam mana, Ustaz. Mungkin sikit, Ustaz, kita boleh katakan bahawa macam mana untuk kita nak mendapatkan ganjaran bagi orang yang menginfak dan orang yang menerima infak itu, ataupun penerima dan juga pemberi. So apa ganjaran dan apa hasil daripada infak mereka, Ustaz? Baiklah, sebenarnya kalau kita tengok infak ni Allah syariatkan dia bukan saja-saja. Dia akan memberi kesan positif kepada pemberi dan penerima. Memang kita tahu tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi macam mana pun tangan di bawah tetap akan dapat manfaat. Sebagai contoh kita tengok orang infak dia dapat macam-macam rezeki. Contoh umur panjang, kesihatan bertambah baik, hidup bertambah lancar, hajat-hajat Allah kabulkan. Kemudian musuh-musuh pun makin kurang, kan. Orang pun makin sayang. Sebab Allah suka orang yang pemurah, dia dekat dengan syurga. Main bila dekat dengan syurga, aura-aura syurga tu menempel pada diri dia. Orang tengok pun, oh cool, tenang, kan. Jadi kalau yang tak pemurah ni, dia bawa aura-aura neraka lah. Dia nak tengok lah susahnya dengan dia ni, kan. Jadi susah hidup tu. So, bila dia buat benda tu, secara tak langsung, dia mengikis mazmumah dalam diri. Mazmumah yang paling berat kat dalam, bila kita melatih diri untuk infak ni, soal tamak lah. Kikir, selfish, pentingkan diri sendiri, kan. Lepas tu nak fikir semua kita punya, kan. Kita merasai kita punya. Kita merasai kita berbuat. Itu masalah paling kronik yang kita tak boleh nak congkil dengan hospital-hospital, klinik-klinik. So, bila kita buat itu, kita akan dapat manfaat tu. Tapi manfaat kepada penerima secara tak langsung, dia akan memakmurkan kehidupan. Mungkin dia konteks ekonomi, kan, dia konteks pendidikan, dia konteks kemasyarakatan. Masyarakat akan terbina dengan baik jika infak ini disalurkan dengan ilmu, dengan susun takbir yang baik dan dengan perancangan yang baik. Jadi kat situ kita akan nampak Islam ni indah. Kehidupan dalam Islam ni sebenarnya meriah. Tak ada siapa yang susah, tak ada siapa yang merempat. Semuanya berjalan lancar, insya-Allah. Baik, itu antara yang kita katakan tips-tips untuk kita dapatkan agar kita dapat sentiasa terus istiqamah dalam keadaan menginfakkan harta dan adanya ganjaran bagi orang-orang yang memberi dan juga menerima infak ini, insya-Allah. Kita satu lagi nak soal kepada Ustaz, persoalan berkaitan dengan betul ke kita menginfakkan harta, kita didoakan oleh para malaikat. Jadi semuanya akan kita bahaskan sebentar lagi. Kita akan berhenti rehat seketika, insya-Allah. Allah
Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Masya Allah. Kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Baik, Alhamdulillah, itu dia VT berkaitan dengan pertubuhan Mihrab yang kita pertontonkan kepada anda semua. Dan sebelum kita nak bincang berkaitan dengan pertubuhan Mihrab ini, kita nak kembali balik kepada Ustaz Nazri Abbas berkaitan dengan persoalan yang duk bermain dengan fikiran kita. Betul ke berkaitan dengan orang yang menginfakkan harta ini ada didoakan oleh para malaikat? Khususnya adalah berkaitan pada waktu subuh. Mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami berkaitan, adakah benar orang-orang yang menginfakkan harta pada waktu subuh ini didoakan oleh malaikat? Dan apa doa dia, Ustaz? Ya, sebenarnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada cerita tentang dua orang malaikat yang diutus bagi untuk doakan bagi orang yang berinfak ni. Okey. Jadi yang satu doa untuk Allah bagi kebaikan, bagi yang berinfak, bagi yang kikir ni Allah malaikat tu minta dibalakkan. Subhanallah. Jadi maknanya memang ada hadis yang mendukung untuk kita ada termotivasi untuk berinfak, maknanya di awal subuh. Bahkan kalau kita tengok daripada hadis ini ada cerita Nabi memberitahu kepada umatnya bahawa berpagi-pagi itu ada keberkatan. Jadi bila kita memulakan pagi kita dengan perkara ataupun amalan-amalan yang soleh, ini sebenarnya akan membawa aura positif dalam hidup kita dan menyebabkan hidup kita lancarlah. Kan? Dan kita pun sebenarnya nak tirulah orang dulu-dulu macam Abu Umamah, Sayyidina Abu Umamah. Bukan orang miskin, bukan orang kaya pun miskin. Tapi dengan dia berinfak, dia yakin 3 dinar dapat 300 dinar. Subhanallah. Itu kata kena buat, itu pun berkat doa para malaikat yang mendoakan bagi orang-orang yang meyakini amalan tersebut. Jadi itu antara yang kita katakan kena lihat juga bagaimana kehidupan para sahabat yang mana mereka menginfakkan harta, bagaimana mereka boleh yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz kita boleh kongsikan dengan kami berkaitan dengan tips bagaimana untuk nak menjadikan mereka ini supaya tidak menjadi orang yang kikir ataupun bakhil. Mungkin ada orang kata, saya tak kikir, padahal dia adalah orang yang kikir, kedekutlah kita panggilkan. So macam mana nak menjadikan dia sebagai orang yang nak bagi tahu bakhil ini apa dia punya tanda dia dan bagaimana untuk nak membuang sifat mazmumah bakhil ni, Ustaz? Silakan. Okay. Sebenarnya dia bukan cerita pasal haji bakhil. Kita kalau nak pemurah ni kita tengoklah, kita setiap hari baca bismillahirrahmanirrahim kan. Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita tengok nak jadi pemurah ni kita kena ada ilmu. Kita kena ada satu panduan apa kelebihan pemurah. Dia kena tahu dulu. Bila dah tahu nak buat tu susah. Tapi di sinilah Islam tu cantik. Adanya satu yang dipanggil sebagai mujahadah. Mujahadah ni kita macam berperang dengan kita. Nak buat tak nak buat kan. Tapi kita lawan juga sebab kita dah tahu ilmu tu. Apa kelebihan infak di dunia dan di akhirat. Jadi dengan mujahadah tadi walaupun terpaksa sebenarnya ada nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi ini kena melalui satu proses. Maknanya kena kita istiqamah setiap hari paling kurang RM1. Tak mampu 50 sen. Yang penting buat, jangan tak buat. Itu yang paling penting. Bersikit-sikit dengan istiqamah itu lebih baik daripada langsung tak buat. Walaupun sikit tetapi kena buat, Ustaz. So itu yang kita katakan tips berkaitan dengan orang yang bakhil, nak buang sifat bakhil, dia kena bagi juga supaya membuang sifat bakhil itu. Mungkin Ustaz di ujung ni Ustaz ataupun kita katakan berkaitan dengan perkongsian infak subuh didoakan para malaikat ini. Kita sebut tadi berkaitan dengan para sahabat Abu Umamah. Mungkin para sahabat ini dia melihat
Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menginfakkan harta. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga boleh menginfakkan harta dia, sehingga Abu Bakar pun kita tahu dia boleh infakkan semua harta dia. Amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia menginfakkan harta, dan kita pun tahu dalam bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam infak lebih laju daripada bulan-bulan yang lain. So, mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit dengan kami sirah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakkan harta-hartanya, Ustaz. Rasulullah adalah role model terbaik lah untuk dari segi infak ni. Kita tengok macam angin yang kencang, laju lagi-lagi bulan Ramadan. Jadi bila kita tengok Rasulullah buat tu atas dasar takwa, dan sahabat-sahabat nampak role model. Kita masalahnya yang zaman ni tak nampak. Tapi kita mungkin boleh melihat pada ulama-ulama yang jadi pewaris para nabi, ataupun mungkin melalui kita punya pembelajaran ilmu. Dan di sinilah sebenarnya kelebihan untuk orang akhir zaman ni, bila dia amalkan satu sunnah, contohnya sunnah Rasulullah berinfak, bersedekah, berwakaf apa semua kan. Kita tak nampak siapa yang role model macam Rasulullah, macam para sahabat nampak. Tapi bila kita umat akhir zaman ni buat, walaupun sebab terpaksa, dia punya ganjaran pahala tu macam 100 pahala mati syahid. Jadi ini sebenarnya salah satu motivasi untuk kita. Untuk kita katakan, aku kena buatlah. Tapi kalau kita tak tahu, no point juga. Maknanya pokok pangkalnya kena tahu. Kena cari maklumat, sebab sekarang bukan mudah, bukan susah. TV keluar, radio keluar, semua cerita pasal kelebihan sedekah apa semua kan. Kena ambil cakna lah. Bila ambil cakna tu kat situ, mungkin kita akan mendorong diri kita, cuba buatlah sikit-sikit kan. Ni pertubuhan mihrab mungkin ada sediakan ruang, bagilah kan. Walaupun kita rasa sikit, tapi di sisi Allah besar kalau kita ikhlas. Yang penting kita buat dulu. Do it first. Duit itu buat dulu, duit itu bukan Nike punya ni riwayat just do it Just do it. Okey, baik Ustaz. Ustaz sebut tadi berkaitan dengan pertubuhan mihrab tadi, berkaitan dengan cara nak menginfakkan harta. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga dengan kami berkaitan dengan pertubuhan mihrab ini, mungkin di mana dan apa yang mereka buat pertubuhan mihrab ini, supaya kita para sahabat dan juga penonton-penonton kita tahu berkaitan dengan pertubuhan mihrab ni. Silakan. Pertubuhan mihrab ni dia satu NGO lah yang terletak HQ di Melati. So setakat ni kita melancarkan satu kempen membina aset Islam, di mana fokus kita bukan sekadar aset Islam tu pada sudut fizikal, tapi juga sudut spiritual dan sebagainya. Jadi kat sini sekarang kita tengah bangunkan bantu beberapa masjid, contohnya Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chow, Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam, yang sebenarnya tinggal lagi sikit untuk siap pembinaannya, untuk dinikmati oleh penduduk-penduduk untuk bersolat dan beribadah kat situ kan. Jadi kita nak ajaklah pada semua-semua rakan-rakan, tawalan, penonton semua untuk sama-sama membangunkan masjid yang nak siap ni, supaya kita dapat dekatkan diri dengan Allah, dan di situ ada jariah untuk kita. Dan kita juga selain daripada kita aset Islam tu masjid, surau, kita juga membantu ada satu surau Mardiah di PJ yang kita pun tengah tolong juga, sebab kita tengok potensi memang bagus, populasi ramai kan. So kita nak pastikan semua orang sembah Allah. So kita bangunkan rumah Allah sebagai salah satu aset Islam. Dan yang kedua, kita tengah bantu untuk Ma'had Tahfiz Sains Islam, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ini salah satu Ma'had Tahfiz yang dah 11 tahun dah kat Rumah Kedai. Sekarang kita nak transfer, tukar ke di mana tu Ustaz? Di Seri Gombak. Okey. Dan insya-Allah kita akan berada di lokasi baru, area Melati, di mana kita akan siap satu kompleks sekolah yang lengkap lah dengan semua keperluan dan fasiliti-fasiliti yang sepatutnya ada pada satu institusi pendidikan Islam tahfiz. Jadi insya-Allah kalau kita harap kepada kita mengajak kepada semua penonton untuk menyokong, untuk menyumbang, dan kita insya-Allah Pertubuhan Mihrab akan tolong uruskan dan sampaikan kepada yang berhak supaya aset-aset Islam ini sentiasa terjaga dan kita semua dapat nikmat amal jariah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Itu yang Ustaz sebutkan tadi berkaitan dengan masjid di Sungai Chow, dan juga ada beberapa surau yang dibantu, dan berkaitan dengan Ma'had Tahfiz. Mungkin Ustaz kongsikan sikit dengan kami, mungkin sikit detail berkaitan dengan apa yang diperlukan lagi, dan mungkin berapa lagi dana yang diperlukan, dan anggaran siapnya bila tahunnya Ustaz. Sebenarnya Ma'had Tahfiz yang kita bangunkan ini dia nak buat konsep macam international lah. Sebab kita nak angkat Quran tu ke martabat yang lebih tinggi lagi kan. Jadi memang kalau kos memang tinggi lah. Kita kata bukan mahal, dia memang selayaknya kita pakai kos yang berjuta-juta ni. Dan memang sebelum ni bila kita dekat bangunan kedai tak selesa, dia memang kena ada tempat yang khas supaya aktiviti berjalan lancar. Jadi kalau nak ikut keperluan, kita perlukan asrama, kita perlukan bangunan sekolah yang selesa untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Kemudian tempat nak aktiviti luar kita tak ada. Kemudian kita pun tak ada satu tempat solat khas di mana kita perlu surau atau masjid.
Jadi ini semua insya-Allah akan menjadi realiti di tapak baru dengan sokongan penyumbang-penyumbang yang ikhlas di luar sana. Masya-Allah. Itu antara saya rasa peluang yang ada untuk kita dibukakan pada pagi ini untuk penonton-penonton yang ada. Mungkin Ustaz di ujungnya Ustaz, mungkin cara bagaimana untuk kami yang berminat ini untuk nak menginfakkan kepada masjid dan juga mahat tahfiz yang ada. Ustaz, silakan. Baik, semua di hujung jari anda. Anda boleh lihat dekat kaca TV ada termaktub di situ maklumat mengenai pertubuhan mihrab. Kita boleh QR scan kod, kita boleh hubungi talian hotline kita. Juga ada tertera nombor akaun di situ. Dia boleh buat secara bulanan, boleh buat one shot dan boleh buat tiap-tiap hari boleh buat. Jadi semua fasilitis untuk kita dapat apa investment ke akhirat tak payah dah. Semua hujung jari. Kat atas katil boleh, tengah minum kopi boleh kan. Senang sebenarnya nak masuk syurga. Nak masuk neraka tu sebenarnya lagi susah sebenarnya kan. Itulah. Baik, tuan-tuan boleh tengok di kaca TV tuan-tuan, itu berkaitan dengan kita punya nombor akaun, pertubuhan mihrab punya akaun. Mungkin tuan-tuan boleh salurkan kepada sana untuk dapatkan pahala saham akhirat kita. Mudah-mudahan agar kita dapat kita infakkan, saham itu mengalir sampailah ke hari akhirat walaupun kita dah meninggal dunia, insya-Allah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Nazri Abbas, merupakan duta pertubuhan mihrab yang berkongsi kepada kita berkaitan dengan pertubuhan mihrab dan juga ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita, dan kita doakan agar semua kerja-kerja pertubuhan mihrab dan juga ustaz dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kepada anda semua di rumah dan juga penonton, jangan ke mana-mana, insya-Allah pada pukul 7 tepat nanti kita akan bersama-sama dengan panel yang tidak asing dengan kita lagi untuk membicarakan tentang hadis 40 Imam Nawawi, iaitu agama itu nasihat. Macam mana huraian dia, insya-Allah kita akan bertemu sekejap lagi dalam pukul 7 dalam Assalamualaikum, insya-Allah. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Masya-Allah. Kita berinfak untuk pertubuhan mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.